Salam sejahtera semua. Seperti yang kita tahu, dalam setiap masyarakat, tanggung jawab sosial adalah suatu perkara yang amatlah penting, terutamanya dalam pihak masyarakat, tenaga profesional, alam sekitar, dan organisasi ataupun korporat. Namun, terdapat berbagai rekaman yang menghalang rakyat Indonesia daripada melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Pada hari ini, saya bersama dengan rekan yang lain ingin membicarakan mengenai kekangan-kekangan yang menghalang rakyat Malaysia untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Ini adalah isu yang amat penting dan perlu kita ambil syakna bersama. Oleh itu, marilah kita lihat dan mendengar perkara yang akan dikupas oleh rekan saya mengenai faktor yang menyumbang kepada halangan tersebut dan mencari cara untuk menyelesaikannya selepas ini. Jom. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan mengolah tentang kekangan tanggungjawab sosial sebagai rakyat ataupun masyarakat. Jadi antara kesan yang paling ketara berlaku di negara kita ialah menjadikan isu perkauman sebagai suatu isu yang serius. Ini boleh menyebabkan ketidakpersefahaman yang tidak baik, secara tidak langsung boleh menimbulkan permusuhan dalam kalangan masyarakat yang boleh meregangkan hubungan silaturahim. Antara contoh yang saya boleh berikan ialah mengelakkan diri daripada berinteraksi dan saling mengenali antara satu sama lain. Contohnya tidak melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong ataupun aktiviti kempen biadab. Hal ini akan menghindarkan individu daripada sikap memupukkan semangat cinta akan perpaduan rakyat, tidak kira bangsa ataupun agama. Perkara ini juga akan mengurangkan semangat patriotik rakyat serta tidak menunjukkan sifat perpaduan rakyat di negara kita. Antara contoh yang saya boleh berikan ialah tidak menjaga kebajikan masyarakat yang boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Bak kata pepatah, bersekutu membawa mutu, yang bermaksud perpaduan dalam kalangan masyarakat akan lahirnya kesejahteraan hidup. Itu sahaja daripada saya berkaitan kekangan tanggungjawab sosial sebagai rakyat ataupun masyarakat. Antara kekangan dan halangan tanggungjawab sosial terhadap pekerja adalah dasar syarikat. Budaya tempat kerja selalunya bergantung kepada dasar syarikat. Ia merangkumi banyak perkara seperti waktu bekerja, cuti sakit, faedah dan sebagainya. Dasar syarikat menjadi satu cabaran terhadap keseimbangan kehidupan kerja apabila ia mula tidak teratur dan tidak tersusun dengan strategik. Contohnya, pada sekitar tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan coronavirus yang boleh mengancam nyawa manusia. Disebabkan hal demikian, banyak syarikat telah menukar dasar syarikat mereka. Antaranya seperti waktu bekerja mereka dihadkan menyebabkan gaji mereka dan faedah mereka dikurangkan kerana kerugian dialami oleh syarikat mereka. Oleh hal demikian, pekerja-pekerja tidak dapat melaksanakan tanggungjawab sosial mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan mengolah tentang kekangan dalam masyarakat kita untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya terhadap alam sekitar dan persekitaran. So, apakah tanggungjawabnya? Tanggungjawabnya adalah cara kita mengendalikan kawasan tersebut sama ada segi kebersihan, keceriaan dan kebolehgunaan kawasan tersebut. Contohnya seperti pantai, tasik dan juga taman di persekitaran saya ini. Antara kekangan yang sering terjadi dalam masyarakat kita untuk menjalankan tanggungjawab sosial mereka adalah kerana sifat manusia itu sendiri ataupun sifat ego manusia itu sendiri. Jika kita lihat sekecil-kecil contoh yang kita dapat lihat ialah kurangnya kesedaran dalam diri kita untuk menegur masyarakat-masyarakat yang membuang sampah merata-rata di persekitaran kita. Hasilnya kawasan persekitaran kita dan taman kegunaan ramai ini akan menjadi rosak, tercemar dan musnah dan punah oleh tangan dan sikap kita sendiri. Antara contoh lain yang terjadi ialah masyarakat kita beranggapan bahawa setiap kerosakan, pencemaran yang berlaku di persekitaran mereka adalah bukan hal mereka. Ini akan menjadi titik permulaan kemusnahan alam sekitar secara kekal dan besar-besaran. Seperti mana contoh yang kita dapat lihat ialah berlakunya di Tasik Chini yang seakan-akan tidak dapat diselamatkan lagi pencemaran yang berlaku di sana. Bahkan NGO di Malaysia sendiri iaitu Sahabat Alam Malaysia menggesa dan menyeru supaya masyarakat di Pahang membuka mata
dan mengatasi masalah pencemaran ini. Sekaligus ini akan menjalankan tanggungjawab kita sebagai masyarakat yang menjalankan tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Kekangan tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat di Malaysia, kurangnya kesadaran. Ini mungkin terjadi karena kurangnya maklumat tentang pentingnya corporate social responsibility atau dikenali sebagai CSR, atau mungkin karena mereka menganggap tugas utama mereka hanya keuntungan semata-mata. Contoh kurangnya kesadaran ini dapat dilihat di banyak syarikat, terutamanya di sektor kecil dan sederhana atau syarikat yang baru memulakan operasinya. Namun begitu, kerajaan telah memperkenalkan berbagai insentif dan program untuk syarikat terlibat dalam CSR, seperti Pusat CSR Malaysia dan Plan Strategi Kebajikan Korporat Nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Hari ini saya akan berkongsikan tentang kekangan tanggungjawab sosial dalam berjiran. Tidak kira menetap di kediaman flat, kondominium ataupun rumah teras seperti yang di belakang ni, pastinya kita masih hidup berjiran antara satu sama lain. Namun budaya kejiranan khususnya yang tinggal di bandar semakin layu dengan adab dan kemesraan kejiranan tidak seperti dahulu. Antara kekangan yang sering terjadi pada masa kini adalah kita terhimpit dengan kesibukan bekerja dan kehidupan yang tertekan sehingga menyebabkan kita menjadi renggang dengan kejiranan. Malah kita akan sukar untuk melemparkan senyuman jika berselisihan antara satu sama lain. Kesannya wujud sikap penting diri sendiri dan tidak mengedahkan jiran. Contohnya, jika berlaku sesuatu kepada jiran seperti jiran sakit, kita tidak ada sikap tanggungjawab untuk membantu jiran kita. Sikap yang patut diterapkan oleh setiap individu dalam diri masing-masing adalah sikap saling mengenali dan membina sikap ramah mesra. Sebagai contohnya, seseorang masyarakat tidak patut untuk mengasingkan diri daripada bergaul dan bersosial antara masyarakat yang lain. Akhir kata, bersatu teguh, bercerai roboh dan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Amalan bersatu padu akan mengeratkan hubungan dan memperkuatkan kehidupan masyarakat. Perpecahan pula akan melemahkan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Kesimpulannya, tanggungjawab sosial akan semakin meningkat selaras dengan peningkatan proses pemodenan. Kesannya, banyak cabaran bagi rakyat Malaysia untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Namun yang demikian, kekangan tersebut dapat diatasi dengan memupuk kesedaran tanggungjawab sosial melalui aktiviti kejiranan dan kemasyarakatan seperti aktiviti gotong royong dan sukarelawan. Selain itu juga, penguatkuasaan undang-undang juga wajar dilakukan agar rakyat Malaysia bertanggungjawab terhadap kemudahan awam yang disediakan. Tuntasnya, penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains, sosial dan kemanusiaan wajar diberi keutamaan setanding dengan bidang sains dan teknologi agar negara kita mencapai status negara yang maju. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.